Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengurusi majlis yang saya muliakan, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, lama sungguh dah kita tak jumpa ni tuan-tuan ni. Last 2005. Maknanya dah hampir 17 tahun. Masya Allah ya, 17 tahun kita jumpa. Baik, kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumih liyubayyina lahum. Allah Ta'ala sebut, kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad tu cakap Arab? Kenapa Al-Quran tu dalam bahasa Arab? Jawapan dia, sebab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang orang Arab. Kenapa Nabi cakap Arab? Sebab Nabi diutuskan pada masa itu di kalangan orang-orang Arab. Maka eloklah Al-Quran itu bahasanya Arab, sebab Nabinya pun Arab. Diturunkan Al-Quran dan diutuskannya Nabi pun pada masa itu kepada orang Arab. Bayangkan kalau Nabi itu bahasa Arab, diturunkan Al-Quran bahasa Banjar. Nah, kulaan niring napaan tak kurang. Diturunnya dalam bahasa Inggeris, tak kena entah. Ataupun Nabi Muhammad itu orang putih, diutuskan kepada orang Arab, lagi tak faham orang Arab. Maka daripada orang Arab kepada bangsa Arab tadi, gunakan bahasa Arab, Al-Quran pun Arab, supaya memberikan penjelasan. Dan akhirnya tuan-tuan, hari ini walaupun kita bukan orang Arab, tetapi kita memahami Al-Quran, memahami ajaran hadis-hadis Nabi ini. Daripada apa? Daripada orang yang mahir berbahasa Arab, daripada kalangan ulama-ulama kita. Jadi kalau hari ini ada golongan yang kata, kami tak nak ikut mazhab, kami tak nak ikut ulama, kami nak ikut direct dengan Nabi, silakan abang-abang pergi baca Quran. Jangan ambil terjemahan tafsiran, jangan ambil pengajaran daripada ulama-ulama yang mengajar dalam bahasa Melayu. Agak-agak tuan-tuan faham? Tobat lahum, tak faham. Jadi berhati-hati dengan kata-kata hari ini, sebab dah ada wujud satu golongan yang mengatakan bahawa kita tak perlu ikut mazhab, kita tak perlu ikut ulama, kita direct dengan Nabi, kita direct dengan Al-Quran. Macamlah dia tu faham Quran, macamlah dia tu faham hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan belajar semayang ni pun, cuba jawab, dah belajar dengan apa? Rukun semayang yang pertama apa? Ustaz tu cakap bahasa Melayu. Dia ambil pada apa? Tok guru dia apa yang ambil bahasa Melayu. Cubalah dia mengajar dalam bahasa Arab, balik semua tuan-tuan. Dengan pengurusi masjid pun balik sekali. Jadi kita ini mengajar mengikut kepahaman orang yang berada di hadapan kita. Kalau saya ni mengaji tinggi-tinggi, guna bahasa yang tinggi-tinggi pada tuan-tuan, tak guna apa tuan-tuan ni. Mengaji tinggi-tinggi, pergi guna bahasa tinggi dekat 5 anak kita ni. Tobatlah ni pun tak percaya. Maka kita mengajar mengikut kepahaman orang yang di hadapan kita. Baik, yang pertama yang saya nak sentuh pada malam ni ialah sukan Olimpik. Sebab semua orang pakat duk tengok Olimpik, terutamanya acara gym rama dan terjun. Tak mana faham, tak faham sudah entah. Oh, tengok acara renang terjun nganga kita ni. Kepiah bola pokek lah. Boleh buat ulasan pula, dia cara dia jatuh tu memang cantik punya lah. Oh, entah. Dia duk ulas tu, belum masuk lagi hak gym rama pula. Dapat 2-3 pingat emas pula. Tu dia cantik punya, memang cantik lah. Hang tengok apa? Tapi saya bukan nak ulas tentang benda tu.
Yang tu biarlah, kita dah tegak banyak kali dah, depa nak buat kena kata apa. Yang kita nak buat malam ni, yang saya nak ajak tuan-tuan fikir tengok, kita ni layak ke pergi Olimpik? Ni adik-adik ni, sukan apa yang tuan-tuan layak? Mai abang kata, tuan-tuan nak lawan apa ajaran Olimpik? 100 meter cirit kita di belakang, nak hambat juara lah, muntah hijau. Puak-puak Uganda, puak-puak Kenya kalau lari, tinggal kita habis lah. Kita lari setakat taman kita sudah, nah, jogging keliling taman Melor sudah. Tuan-tuan nak main bola sepak, tak layak ah. Nak masuk Olimpik dengan JDT pun kalah. Tambah nak lawan dengan England, nak lawan dengan, oi, tak payah nak tahu, oi. Itu sukan Olimpik. Yang nak masuk dia sukan Commonwealth ke, sukan Olimpik ke tuan-tuan, oh cukup susah. Dia punya standard dia tu. Yang sekarang ni Commonwealth, standard dia rendah pada Olimpik. Olimpik lagi tinggi yang saya cerita tadi, Olimpik. Nak masuk Olimpik ni Allah, sebab tu siapa yang masuk Olimpik dia panggil Olympian. Maknanya kira-kira terror betul lah. Di Malaysia ni berapa kerak je yang dapat pingat Olimpik? Rashid Siddiq, Chong Wei, yang tu yang dapat. Hak lain ni nganga. Azizul Hasni. Nak sampai tahap Olimpik, Commonwealth ni boleh lah. China tak masuk, Jepun tak masuk, Korea tak masuk. Yang masuk pun puak-puak Fiji yang boleh lah menang ingat mahal dah. Puak-puak Fiji duk pakai kain batik lagi, skirt ni tuan ni. Allah, tu pun kita tak boleh masuk Commonwealth. Tuan-tuan nak lawan apa sekat Commonwealth? Nak menang pingat emas badminton pun, cuak kita ni. Baik, Ustaz tu saya ceritalah bab sukan dalam masjid, Ustaz tak ada faedah. Okeylah, kita cerita musabaqah peringkat antarabangsa. Siapa dia hak depan saya ni dengan saya boleh layak wakil Malaysia musabaqah peringkat antarabangsa? Nak lawan Iran, Mesir, nak lawan dengan Indonesia, kawan lawan dengan Thailand, Filipina. Kita ni peringkat sekolah agama rakyat belakang tu pun kalah lah. Tak layak Ustaz oi. Aduh, level depa tu tinggi tu kan. Tuan-tuan kalau tengok yang qari daripada Mesir, qari daripada Indon, tuan-tuan boleh bayangkan mereka membaca surah Wad-Duha senapas. Kita nak ataina 3 kali lepas. Ini berhenti bawah habis. Dia orang tuan-tuan Wad-Duha wal-laili, sampai habis senapas. Dia ni hidup ngapa? Bukan level kita tuan-tuan. Okey, Commonwealth tak layak, Olimpik tak layak, musabaqah peringkat antarabangsa tak layak. Itu di dunia. Agak-agak dengan amalan kita sekarang ni, layak kan masuk syurga? Yang kita duk nampak ni, saya tak layak Ustaz, ini level dunia punya ni, antarabangsa punya Ustaz, ini Olimpik punya Ustaz. Tu saya ceritalah tu, cerita hang layak syurga. Subuh tak mai, subuh tak sembahyang, tiba-tiba duduk simpang jalan nyanyi ku nantimu di pintu syurga. Bila perasan bila ni? Layak tak kita ke syurga tuan-tuan dengan jiran sebelah rumah ni sejak Taman Melor buka sampai sekarang tak bercakap? Putih silaturahim ni dekat 20 tahun dah. Tiba-tiba ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Layakkah kita pada syurga tuan-tuan? Kita tak bagi pun nafkah pada isteri kita. Isteri duk berniaga online, nak cari duit. Kalau tak berniaga, tak makan Ustaz. Kalau saya tak ada ni anak nak belanja apa Ustaz? Suami buat apa? Suami Allah, 6 harakat Allah.
Sebaik dia sebut Allah, suami je nak Allah. Kalau dia sebut suami je nak setan je nak tuan-tuan. Sebaik isteri tu baik lagi dia sebut Allah, suami saya Ustaz. Suami ni boleh masuk syurga ke? Isteri duk komplain makan tak cukup, belanja tak cukup. Agak-agak syurga nak kata ta'ala. Dia halau dah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, di dunia ni Allah Ta'ala dia bagi kepada kita, dia bagi pada kita sesuatu benda untuk kita buat penilaian, penelitian, buat perbandingan. Setiap satu benda dia buat perbandingan supaya kita boleh bandingkan diri kita di situ. Okey. Saya pagi tadi balik sembahyang subuh, saya tunjuk kat isteri saya, mama cuba tengok jari ayah ni. Ni, Tok Iman nampak jari saya ni? Jari kecil ni. Dia bengkok. Betul, nampak tak? Oh, nampak kan? Nampak? Macam ni baru nampak. Dia tak boleh nak rapat rosak. Jadi kena. Jadi lagu tu baru nampak. Kan? Nampak? Sepa jari aku ni. Susah buat tu. Lepas ni tuan-tuan, bersabarlah. Orang bakal tengok apa yang pula tangan ustaz ni. Cantik pula jari macam ni. Sakit ni tuan-tuan. Sakit. Besok nak jumpa doktor, dia tengok saraf ke, tulang ke apa. Apa perbandingan dia? Jari macam tu pun hang sakit dah. Orang lain langsung tak ada jari. Tak apa. Kalau kita tak tengok perbandingan pada yang lain, Allah tak tahu nak apa dah ni, macam mana nak buat kereta ni, nak korek telinga pun tak boleh ni. Dia kira dia aja besar. Tapi bila dia tengok hak lain tuan-tuan, tak ada apa tuan-tuan. Boleh duk gerak lagi, cuma kadang-kadang dia jadi pelik. Dia tak konsisten dengan yang lain. Hak lain boleh rapat, dia tak boleh rapat duk lagu tu. Tak apa, masalah apa. Perbandingan ini Allah Ta'ala suruh kita ni, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar, wahai orang yang berfikir. Kalau aku tak layak masuk Commonwealth Game, tak layak masuk Olympic Game, peduli apa kita tak masuk Olimpik? Tuan-tuan tak makan ke tak masuk sukan Olimpik? Tuan-tuan di sini tak masuk sukan C, tak masuk sukan Commonwealth, apa kedana kan? Mati kan? Seorang lelaki ditemui mati di rumahnya di Taman Melor, dipercayai tidak dapat menyertai Olimpik. Mana ada tuan-tuan? Kita boleh hidup seperti biasa, dan orang yang menang Olimpik tu pun bukan dapat apa pun. Habis-habis kuat dapat duit mu habis. Kita yang duk sokong ni pun tak dapat apa. Maknanya tak ada apa. Hang masuk apa pun suka hang. Tapi kalau kita tak masuk syurga di hari kiamat, jadi apa? Kita tak layak ini, kita tak layak yang ni, kita tak layak yang ni, tak jadi apa di dunia. Ada orang yang nak bertanding jadi calon pilihan raya, hantar borang pencalonan, ditolak oleh DO. Kita menerima 5 pencalonan, kita hanya menerima 4 saja borang yang diterima, dan seorang lagi calon duka cita dimaklumkan ditolak pencalonannya kerana bankrupt. Tak apa bankrupt dalam dunia, nanti ada orang yang tolong kamu selesaikan masalah bankrupt, tahun depan boleh tanding. Tapi kalau bankrupt di hari kiamat, siapa yang nak tolong kita? Abang-abang, kalau abang-abang hak duduk belakang, abang-abang kalau duit tak cukup nak bayar rotek bulan ni, isteri sanggup bagi gelang, nah abang ambil gelang ni buat rotek. Akak-akak kalau sakit buah pinggang, suami depan ni sanggup bagi buah pinggang kat dia. Boleh ha? Buah pinggang abang ada 2, ambillah 1. Abang tak apa, abang sanggup korban. Tapi kalau kita susah di hari kiamat, ada tak orang tolong? Abang, tolong saya abang. Leha, tolong saya Leha. Tolong abang. Sudah abang, tolong Leha abang. Sudah, jangan. Tak ada siapa nak tolong.
Di dunia ni tuan-tuan, selerak tolong, yang berhormat tolong, Jabatan Kebajikan Masyarakat tolong, Tok Ketua Kampung tolong, Ustaz Abid Liu tolong. Tuan-tuan bukan susah kalau agak-agak tuan-tuan ni papa kedana, ambil kereta roda 3 pergi tolak kat depan traffic light. Kemudian masuk YouTube, Facebook. Minggu depan sampai Ustaz Abid, sebiji rumah dia pergi. Besok sampai di hari kiamat, susah macam tu, agak-agak Abid limai. Tak ada siapa tolong kita. Maka Allah memberikan kepada kita supaya buat persiapan untuk itu. Nama dia watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Yang Allah Ta'ala suruh buat sekarang ialah jadilah orang bertakwa. Yang ni bekalan kita ni. Maka bila kita ni jadi orang bertakwa dengan rahmat Allah, Allah kata mai masuk syurga. Maka dua benda yang kita nak buat sekarang ni tuan-tuan, iaitu mencari takwa, membekalkan diri dengan takwa, dan yang keduanya ialah mencari keredaan Allah supaya kita mendapat rahmat. Maka mudah-mudahan tempat kita ialah di dalam syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka jalan nak takwa tu macam mana? Jalan nak menuju takwa tu macam mana? Ini ajaran Quran sebut. Yang ni yang Nabi Muhammad datang supaya mengajar kita jadi orang bertakwa. Apa dalilnya? Lil muttaqin, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Siapa-siapa yang nak jadi orang bertakwa, inilah hidayahnya. Nama dia apa? Al-Quran. Bekalan takwa, rahmat Allah, masuk syurga. Jalan nak takwa apa? Jalan nak takwa Al-Quran. Jalan nak jadi orang takwa apa dia? Rasulullah. Jalan nak dapat rahmat apa? Jalannya ialah Al-Quran. Bagaimana nak dapat rahmat Allah? Jalannya ialah engkau ikut Rasulullah. Soalan dia, berapa ramai yang tak mau ikut Quran? Berapa ramai yang tak mau ikut Rasulullah? Tiba-tiba bercakap seolah-olah syurga tu pak dia punya. Kenapa akak tidak mau menutup aurat? Tak pasal dia menutup aurat itu ialah hak individu, rambut kuning dia, spek mata 4 segi. You ada hak apa untuk nasihat saya? Aduh, duduk dalam kubur, so malaikat mai tanya, berani dia jawab malaikat, you siapa tanya-tanya saya? Lu sepak malaikat. Dalam dunia hang boleh cakap macam tu. Hang nak jadi orang bertakwa, dia ada jalan dia. Inna hadza sirati mustaqimah. Ini jalan aku yang lurus, ikut. Jalan apa? Jalan Quran, jalan hadis, engkau ikut yang ni. Ulama-ulama terangkan apa dia Al-Quran ini, apa dia maksud Al-Quran ini, apa dia kehendak daripada Nabi. Ulama terangkan pula. Tiba-tiba hari ni kita ikut jalan kita yang lain. Kita ikut jalan apa? Jibti wa taghut. Jalan lain daripada Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 60. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, 57, 58, 59, 60. Cerita tentang jibti wa taghut. Allah Ta'ala pesan pada kita, wahai orang yang beriman, janganlah kamu taat kepada jibti wa taghut. Hendaklah kamu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini cita-cita nak masuk syurga, tapi undang-undang, peraturan, ada peraturan Quran. Bunuh orang ada ikut Quran, berzina ada ikut Quran. Lanisnya pasal hudud, tak cakap apa. Pasal apa tak cakap? Kena cakap. Besok nak jawab apa dalam kubur? Teruskan, tuan-tuan. Nanti malaikat tanya, ma kita buka, nak jawab apa? Al-Quran. Ya.
Bukan dulu hang pakai sekarang. Hang pakai separuh-separuh ya. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak pada sebahagian kitab yang lain. Sekarang kamu duduk dalam kubur, kamu kata Al-Quran itu kitab kamu. Bila masa di dunia dulu kamu ikut yang kamu suka, kamu tolak benda yang kamu benci. Duduk dalam kubur kamu kata kitab itu Al-Quran aku, ialah kitab aku. Oh, nak jawab apa dengan malaikat? Sebab itu kita kena ingat jalan nak menuju kepada takwa ni Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dia dalam surah Ibrahim ayat 1. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am pun juga ayat 1. 2, Allah cerita tentang minaz zulumati ila nur. Al-Quran ini membawakan daripada kegelapan menuju cahaya. Al-Quran ini mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Siapa-siapa yang mengikut lain daripada Quran, dia gelap. Ilmu yang lain daripada Quran, zulumat. Benda yang tak betul kepada Quran, gelap. Walaupun satu dunia kata betul. Satu dunia kata betul. Quran kata tak. Quran tu yang betul. Yang satu dunia tadi, zulumat, gelap. Yang nur, yang Quran. Contoh, satu dunia kata manusia ni dari beruk. Satu dunia. Kita belajar daripada kecil-kecil besar mereka ni. Manusia melalui proses evolusi. Asalnya beruk kaki 4. Selepas beberapa lama tegak sikit, tangan atas. Selepas beberapa lama evolusi yang ketiga, tegak sikit tapi badan masih berbulu. Lagi sekali tegak terus jadi orang, berbulu dalam tempat tertentu saja. Inilah proses evolusi teori Darwin. Oh, manusia pada beruk. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu beruk sekalian, marah? Anak-anak cucu beruk yang saya hormati, marah? Marah sudah haram jadahnya ustaz. Marah saya. Siapa kita belajar di sekolah manusia pada beruk? Al-Quran kata manusia tu Adam, daripada tanah, khalaqahu min turab, daripada tanah dijadikan Adam duduk dalam syurga. Kejadah apa beruk? Bila nak hijrah ni? Dah 60 tahun, 70 tahun jadi buku teks di sekolah. Bila nak hijrah, tukar balik, kami tidak beruk, kami bukan beruk. Yang beruk tu dari orang betul. Beruk tu perangai manusia, perangai beruk betul. Tapi beruk menjadi orang tak betul. Tuan-tuan, bela anak beruk seekor, tunggu bila nak jadi orang. Buat apa Pak Din tengok beruk dah 6 tahun bela tak jadi orang ke? Memang dia takkan jadi orang sebab dia adalah beruk. Selagi mana tuan-tuan beranggapan bahawa dianya adalah ilmu, itulah nama dia zulumat. Tuan-tuan dah tolak satu ayat Quran. Apa hukum tolak ayat Quran? Dia tak merosakkan akidah ke Ustaz? Menolak Al-Quran kan merosakkan akidah. Percaya kepada Al-Quran kan rukun iman. Engkau tolak satu ayat, iman kau tercabut. Jangan tuan-tuan kata bahawa benda kecil je Ustaz. Benda kecil apa engkau ajar pada anak-anak ni? Kita baca di dalam Al-Quran ada satu ayat, la tabdila li khalqillah. Ciptaan Allah tidak akan berubah. La, tidak. Tabdil, bertukar. Li, kepada khalqillah. Semua ciptaan Allah tak akan bertukar. Ada tuan-tuan tengok ikan termenung sekarang, dah tak termenung dah. Macam itulah rupa dia. Ada tuan-tuan tengok ikan sardin. Ni ikan apa ni? Ini sardin. Lain pula ya. Ini sardin 2022. Nama dia sardin kron. Oh, sardin kron. Mana ada tuan-tuan? Daripada gitu ikan sardin gitulah. Lembu yang kita duk korban, rupa dia macam tu lah berpuluh-puluh tahun dulu. Tiba-tiba hari ni ada orang sebut bakteria boleh ada varian, kuman ada variasi. Kalaulah dunia ini berubah
dia akan menjadikan kesusahan pada makhluk manusia, sebab manusia jadi khalifah. Tuan-tuan tanam pokok durian, agak-agak pokok durian ni, pokok engkau ni mat, nanti nak buah apa? Tak berani lah. Macam hari tu usuk pokok durian dia keluar nangka lah. Yang aku ni aku tak tahu lah pasal engkau tanam durian, keluar durian lah. Kau tanam nangka, nangka lah, apa yang nak keluar apple pula? Kalaulah manusia ni berubah alam, nak jadi khalifah susah. Berkahwin suami isteri, duduk menung dua orang sambil duduk tengok televisyen. Agak-agak siapa ngandung, abang ke saya? Tak tahulah leha. Abang rasa semacam muntah-muntah berperih ni. Pening rasanya abang ngandung kot. Yang akan mengandungnya isteri awak. Awak apa? Awak cuma mengandungkan. Inilah nama dia khalqillah. Yang tuan-tuan hari ini, yang duk susah hati sangat ni pasal apa? Dia boleh naik, oh ni dulu tu, naik bulan depan naik pula. Ni kata bulan 9 ni dia naik lagi kuat pula. Oh, power. Bunyi apa 6 harakat. Power. Tuan-tuan, melainkan yang bertukar varian ialah ciptaan manusia. Apa dalil? Ni handphone ni. Ni handphone kita ni. Ni jenis apa tu? Gucci. Ni apa ni? Huawei. Yang ni apa nama tu? Sarawak ke apa nama? Saya tak tahu. Dulu tuan-tuan tengok ada handphone kita besar batang. Bola poket kita ingat batang. Wah keluar tu dia. Motorola punya besar. Iklan dalam surat khabar Bacaria. Tabib Haji Ali duduk gini pegang handphone. Tuan-tuan ingat tak iklan tu? Lah mana ada orang pakai tu. Yang tu kalau kata anjing mampu punya besar tuan-tuan. Lepas tu dia mari Nokia. Oh, Nokia 33 kupang, 332 kupang, hempuk tak pecah. Lepas tu dia mari BlackBerry, BB. Jenis buka tutup. Oh, siapa yang ada BlackBerry ke nama apa lupa. Oi, Motorola tu kira hebat lah. Boleh ada tutup buka. Lepas tu dia mari smartphone. Dia mari iPhone. Dia mari Samsung. Ni yang terbaru Samsung. Lepas ni agak-agak apa tuan-tuan? Agak-agak Huawei ni yang dia pakai sekarang ni akan jadi yang paling canggih ke? Dah lepas 2 minggu dia keluar pula Huawei. Yang ni Huawei pula. iPhone 13 dia jadi 18. Sebab apa? Sebab manusia yang mencipta. Itulah yang berlaku. Yang orang duk takut sekarang ni, ciptaan manusia yang menjadikan benda tu naik. Nak menyelesaikan masalah tu, tangkap yang menciptakan, selesai masalah. Hiduplah kita dengan aman. Sebab Allah Ta'ala kata kita dihijrahkan dalam dunia ni untuk menjadi khalifah. Kalau tuan-tuan pakat duk sakit semua, siapa nak jadi khalifah? Siapa nak jadi khalifah? Haji Dollah mana dia? Haji Mak mana dia? Lalu dia pun ganti Planet of the Apes. Beruk pula jadi imam. Mana Imam Hamali? Dia sakit. Siapa imam? Beruk. Hari ni manusia cuba nak ubah benda-benda ini. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang penghijraan yang berlaku kepada kita berkali-kali. Penghijrahan di alam ruh. Alladhi khalaqal maut wal hayah. Nampak tak? Awal-awal Allah Ta'ala sebut Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup. Allah kata mati dulu baru hidup. Maknanya kita ni dah mati dah dulu. Bila Ustaz? Dulu. Bila? Dulu. Awak lahir bila? Saya lahir tahun 50. Sebelum 50. Waktu itu kita duduk di alam roh, alam mati. Pasal apa mati? Pasal badan tak ada. Bila badan ada, roh ada, baru hidup. Bila roh ada, badan tak ada, tu bukan hidup.
tu hidup di alam roh. Selepas ini badan kita akan berpisah dengan roh. Bila berpisah, dia tak panggil hidup, dia panggil mati. Dulu badan kita tak ada, roh dah ada dah. Badan tak ada, roh dah ada, mati dah tu. Nanti badan pun tak ada, dah hancur, tapi roh masih ada, mati dah itu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dijadikan mati dulu. Kita ni tuan-tuan pernah berada di alam roh. Siapa yang ingat waktu itu? Sehingga Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab, qalu bala. Ada orang tanya, ustaz, bila masa saya jawab, saya tak ingat. Tak payahlah hang tanya, saya tak ingat, tak tahu. Masa bila Allah tanya kat saya, bukankah aku ni Tuhan kau? Tak tahu. Hang tak payah tahu, sebab Allah dah bagi tahu. Allah akan berbohong. Allah kata, dulu kamu di alam roh, aku pernah tanya kamu, siapakah Tuhan kamu? Bukankah aku Tuhan kamu semua? Semua roh menjawab, ya. Oh, maknanya kita dah mengaku Allah Tuhan kita. Tuan-tuan tak payah bantah lah yang itu, sebab Allah cakap tu betul. Sadaqallahul azim. Allah tak menipu. Serupalah, tuan-tuan tak payah pergi ke langit. Nak ke mana, Din? Saya dah nak ke langit, surah Mi'raj. Kenapa? Sebab nak tengok apa ada kat langit. Tak payah, Din. Kan Nabi Muhammad dah cerita apa yang dia nampak dalam Isra' dan Mi'raj. Engkau percaya sudahlah. Kenapa saya kena percaya? Sebab dia Nabi engkau. Bolehkah Nabi Muhammad dipercayai? Ya, boleh. Sebab sifatnya ialah siddiq. Sifat dia ialah siddiq. Dia tak pernah berbohong. Maka memadailah kita, wa kafa billahi syahida. Memadailah kita, Allah jadi saksi pada kita. Allah dah bagi tahu, sudah cukup. Bahawa kita dulu duduk di alam roh dan dipindahkan masuk ke alam rahim. Hijrah kita juga tu. Macam mana duduk di alam rahim? Allah sebut dalam Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim isteri. Jadi rupa kita sekarang ni, siapa yang bentuk? Allah. Di mana terbentuk? Dalam rahim mak kita. Maka tuan-tuan, bila lahir saja satu orang, lahir saja satu budak, jangan duk kutuk. Ya Allah, hidung kembangnya. Nak laki, keluar perempuan juga. Nampak tak? Berapa ramai orang yang komplain. Bila anak laki, Alhamdulillah. Bila anak perempuan, Allah, 5 orang dah perempuan, silap tu. Kena menikah lain juga. Ni kalau nak menikah lain, alasan apa pun dia pakai. Anak 5 perempuan lah, bini mandul lah, bini beranak kerak pun nak menikah lain. Orang lain menikah lain sebab isteri tak bersalin. Awak, isteri awak bersalin, tiap-tiap tahun pun awak menikah lain. Apa alasan awak? Saya sebenarnya nak bagi dia rehat. Jadi dah ada 8 dah anak, jadi cukup lah dia. Kalau boleh cari hak nombor 2 pula, bagi hak nombor 2 pula beranak. Sebab saya kesian kat dia, masa dengan dia tak tahu, mungkin 15 teruk lah dia kan. Saya fikir dia ya, aku terajang orang tua ni tuan-tuan. Kalau dah kata nak menikah tu, dia cari 1000 alasan tuan-tuan. Baik, waktu kita duduk di alam roh, apa yang kita makan? Apa yang kita buat? Tak tahu. Tu pun hang belagak lah. Dah lahir-lahir ke dunia, belagak lah. Waktu duduk alam roh, hang tak tahu apa pun. Allah jaga hang. Mai ke dunia, amboi sombong sungguh. Dulu tu miskin papa kedana. Mai ke dunia ni kereta 20 buah, belagak lah. Mai ke dunia ni tuan-tuan gelamah pergi ke ketiak, sombong tak. Mai ke dunia ni hidung macam kaju, mancung macam kaju, belagak tak. Mai sekarang ni badan ada six pack, masa berketul-ketul, cekak orang berata lagak hang no. Waktu hang dulu jadi roh, amboi tak sedar diri. Kemudian bila Allah pindahkan dalam rahim, hang makan apa? Tak tahu. Siapa yang kurung hang 9 bulan lebih tu, siapa jaga? Allah.
Yang ni tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah, kamu dimengandungkan oleh ibu kamu mengandungkan kamu dan menyusukan kamu salasina syahra, 30 bulan kamu duduk dalam perut mak kamu dan disusukan, dicampur dua-dua, lebih kurang 30 bulan. 9 bulan mengandung, 24 bulan lagi, 23 bulan lagi menyusu. Okey, soalan dia, waktu kamu duduk dalam perut mak kamu, siapa jaga kamu? Muka kita Allah bentukkan, mata kita Allah bentukkan, warna kulit kita Allah bentukkan. Allah jadikan kita, bukan yang lain-lain. Masya Allah. Dan makan pun bukan dari mulut, daripada tali pusat semua. Ada pula yang kata anak duduk dalam perut rahim mak tu, dia makan ikut mulut mak. Bila mak makan nasi, anak duduk nganga bawah. Duduk nganga. Bila mak tu makan sambal pedas, pedas bawah pedas. Tuan-tuan jangan jadi bahalul macam tu, tuan-tuan. Bengong tu sepak. Ada yang kata pula, kamu tu makan sambal kan budak tu kan pedas dalam tu, letak balik. Mak cik yang mengandung tu takut kepedas budak. Tuan-tuan ingat ni cerita Sultan Mahmud makan di Julang. Isteri Nordin Ahmad Laksmana tu tuan-tuan pergi berperang, suami dia isteri mengandung, bawa bendahara mana tu, bawa nangka nak bagi kat raja. Isteri dia mengidam, tua-tua dah mengandung lama, mengidam lagi. Tuan bendahara, Datuk Bendahara, izinkanlah saya makan buah nangka. Bukan saya yang nak makan anak dalam perut ini, Datuk Bendahara. Tok Bendahara pun kesian, lagi tobeknya nangka tu bagi seketui kat dia. Tutup balik, hoi, buat balik ke istana. Bila buat balik, dibelahnya nangka depan Sultan, sisa orang diberinya kepada beta. Sudah tuan-tuan. Datuk Bendahara, siapakah yang makan nangka beta ni? Mai orang jahat Mahmud Jun. Ampun tuanku. Ni tukang hasut nombor 1 ni. Dibawanya isteri Laksmana tu tuan-tuan mari ke istana, mengandung, pregnant. Kita belah nak tengok betul tak betul. Ada nangka dibelah, belah buat keluar baby, pegang nangka. Betul tuanku, dia tengah pegang nangka. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Janganlah buat lawak macam itu. Nasib baik dia pegang nangka. Kalau dia pegang nugget, ayam goreng, siapa yang bagi makan? Siapa yang membentukkan kita? Lemah sungguh, duduk dalam perut tu lemah, tapi Allah jaga dalam keadaan yang cukup kukuh. Nama dia Rahim. Akhirnya hijrah dia ke dunia. Bila hijrah ke dunia, kan nampak mata keluar menangis. Ada yang keluar baby tak menangis. Nurse tampar, doktor tampar baby. Keluar tak menangis. Selalu orang keluar, kalau bapak dia bawa ambulans lain, tak apa dah, tak. Bunyi menangis pun macam ambulans. Ada baby yang keluar senyap. Macam mana nak bagi? Tampar, pam. Pucat muka doktor ni. Bila dah menangis baru lega. Maknanya budak ni sihat dah menangis dah. Siapa yang bagi menangis budak tu? Kemudian bila 2-3 hari, letakkan badan, letakkan kepala mulut dia pada susu mak dia. Pandai pula baby tu menghisap susu mak dia. Ada budak tu pergi kursus cara-cara menghisap susu ibu. Ada tak ada? Tak ada letak je, pandailah. Dan mak tu pula tak payah susah-susah, ada susu ibu. Tak payahlah, tak tahulah susu ibu tak ada ni apalah. Tak ada apa kat dadah hang. Itulah makcik nak minum susu banyak-banyak bersimpan di sini. Tak payah makcik oi. Allah yang aturkan. Bila dah dewasa, belagak betul. Waktu dulu apa pun tak tahu, ilmu apa pun tak tahu, mata pun tak nampak. Yang mendengar cuma telinga. Sebab tu kalau anak cucu kita tidur,
kita pesan pada abang-abang, shh, adik tidur, jaga kan. Sebab tu kalau baby tengah tidur, dia terkejut, terkejut budak tu. Pasal apa? Pasal dia mendengar, dia tak nampak. Allah sebut benda ni tuan-tuan dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut. Allah kata apa? Diberinya kepada mereka penglihatan dan diberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah sebut telinga dulu, mata dulu, baru pemikiran. Cantik ayat Quran tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar tentang ayat Quran. Betapa hebatnya ayat Quran tuan-tuan. Dia kata kami berikan dulu-dulu telinga. Sebab apa? Supaya anak tadi biasa dengan suara. La 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 la, anak ibu. Diam budak tu. Abang lah pula. Saya dah penat lah abang. Anak bapa. Nampak? Dia, oh ni pak aku. Main nombor 3 pula. Adik kakak. Main abang pula. Tiara. Sudah tuan-tuan. Tiara pula dah. Main abang dia Tiara pula lah. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Sudah tuan-tuan. Budak ni kalau besar kompong pondan tuan-tuan ni. Bila dia dengar suara, dia diam 3 bulan, 2 bulan, baru Allah bagi mata. Bila dia nampak, dia dah tak terkejut. Sebab dia dah biasa dengan suara tu. Dia menangis, mak dia angkat. Anak emak, anak ibu ni mak aku. Diam dia. Sebab ni yang aku duk dengar 2 bulan dulu. Ni dia. Oh ni dia mak aku. Abang, jagalah anak pula. Saya dah ngantuk. Anak bapa, anak. Oh ini bapa aku. Misai bertaring. Dia tak menangis ha? Dia kenal kakak dia dengan suara, dia kenal abang dia dengan suara. Cuba tuan-tuan yang tak pernah pergi pegang dia, cuba pegang dia, apa jadi? Dia menangis sebab dia tak biasa mendengar. Sebab itu kalau kita nak bagi hidayah pada orang, bagi dengar dulu. Dengar, bagi dengar, lepas tu bagi dia nampak. Lepas tu baru dia datang pemikiran, al-afidah. Ini konsep dalam kehidupan. Cari jalan macam mana nak bagi orang dengar. Cari jalan macam mana nak bagi orang nampak. Cari jalan macam mana nak bagi orang berfikir. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam keadaan kehidupan